Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkatannya, kerahmatannya, keampunannya kepada kita bersama insya-Allah. Pagi ini insya-Allah kita akan tengok beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Tajuk pada pagi ini fi adab at-ta'amul ma'ar ru'a. Hadis-hadis berkaitan kaedah interaksi kita dengan mimpi. Dalam pertemuan sebelum ni kita baca hadis-hadis berkaitan dengan interaksi kita, tata cara kehidupan kita ketika nak tidur, sebelum tidur dan sebagainya. Hari ini kita nak baca pula kaedah kita ataupun interaksi kita dengan mimpi. Macam mana mimpi ni benda yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, dan rupanya dia ada hadis petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tajuk ni dia bawa kepada kita 3 buah hadis. Yang pertama riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة وفي رواية يراها المسلم أو ترى له. Hadis yang kedua riwayat dari Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, kuntu la ara ar-ru'ya tumriduni hatta sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya al-hasanatu min Allah fa idza ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhaddith bihi illa man yuhib wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwadh billahi min sharriha wa min sharri asy-syaitan wal yadfil thalatha ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga daripada Abi Razin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar fa idza ubbirat waqa'at ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Jadi 3 buah hadis yang dibawa dalam tajuk ni, di mana panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita orang beriman apabila kita menghadapi mimpi. Melayu ni sebut mimpi, tapi sebenarnya dia ada bahagian-bahagian yang insya-Allah kita akan tengok nanti. Yang pertama, hadis yang pertama daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang tinggal daripada kenabian itu melainkan al-mubasyirat. Nabi kata Nabi ni tak ada lah. Daripada bahagian kenabian yang masih berbaki ada satu perkara lagi, iaitulah al-mubasyirat. Sahabat bertanya, apakah al-mubasyirat itu wahai Rasulullah? Ini kata mubasyirat ni benda apa? Yang Nabi kata kenabian tak ada dah.
tapi dia ada saki-baki daripada unsur-unsur kenabian, iaitulah al-mubasyirat. Sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Maka sabda Nabi SAW, al-mubasyirat itu ialah mimpi yang baik. Dalam riwayat lain, mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang Muslim atau yang diperlihat kepadanya. Mimpi yang baik itu sebahagian dari unsur-unsur kenabian. Nabi tak ada. Kenabian itu tak akan diberilah kepada siapa-siapa. Kerana Nabi SAW adalah penutup Nabi akhir zaman. Habis dah. Tapi sebahagian dari unsur kenabian yang ada lagi, yang saki-bakinya ada, adalah al-mubasyirat, iaitulah mimpi-mimpi baik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang beriman. Hadis yang kedua, riwayat dari sahabat nama dia Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, aku selalu bermimpi buruk yang menyebabkan aku sakit. Dalam tidur seharian aku ni, dia main mimpi-mimpi yang buruk. Yang mimpi buruk ni sampai satu peringkat jadi beban dekat aku, jadi musibah, sakit badan habis dengan mimpi-mimpi yang aku tanggung ni. Sehinggalah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik itu adalah daripada Allah. Apabila seseorang daripada kalian bermimpi perkara yang disukainya, janganlah ia menceritakan tentang mimpinya itu kecuali kepada siapa yang disukainya. Nabi kata, mimpi yang kalau mimpi itu berbentuk baik, cerita baik, maka mimpi itu adalah dari Allah. Mimpi itu baik daripada Allah. Dan bila kamu dapat mimpi yang baik, mimpi yang kamu suka, maka jangan cerita benda itu kepada orang lain, melainkan kepada orang yang betul-betul kita percaya. Ini panduan dia. Mimpi itu kalau mimpi baik, mimpi baiklah, mimpi yang kita seronok, mimpi yang memberi satu isyarat kata kita akan dapat kebaikan, ketenangan dan sebagainya. Jangan kita pergi cerita kat siapa-siapa, melainkan kita cerita tu kepada orang yang kita suka. Sekiranya dia bermimpi perkara yang dibencinya, mimpi buruk, mimpi yang menakutkan, mimpi yang dia pun tak suka, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan mimpi itu dan kejahatan syaitan. Maka panduannya macam mana? Kaedahnya Nabi ajar, bila mimpi itu mimpi yang buruk, minta lindung dari Allah. Minta lindung dari Allah dengan gangguan kejahatan syaitan. Kemudian hendaklah dia meludah sebanyak 3 kali. Ini kaedah dia ni. Bila main mimpi buruk, minta lindung, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan ludah 3 kali. Ludah tu isyarat ludah. Ketika tidur ludah sebelah, isyarat ludah. Janganlah dia menceritakan mimpinya kepada sesiapa supaya mimpinya itu tidak memudaratkan. Nampak? Kalau mimpi itu yang berbentuk baik, jangan cerita ke orang, melainkan orang yang dia percaya. Kalau mimpi itu mimpi buruk, jangan cerita langsung kat siapa-siapa. Itu beza dia. Jangan cerita langsung, kerana mimpi itu minta lindung dari Allah daripada gangguan syaitan iblis. Hadis yang ketiga, kata Abu Razin, Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu seolah-olah bergantungan di kaki burung selagi mana ia tidak ditafsirkan. Mimpi ni dia macam tak ada apa selagi mana dia tak ditakbir. Apabila dia ditafsir, maka ia akan jatuh, maka dia akan terjadi. Janganlah engkau memberitahu mimpimu kecuali kepada orang yang engkau suka atau orang yang bijaksana. Nabi kata nak cerita mimpi ni, cerita dekat orang yang kita percaya, ataupun orang tu orang yang bijaksana, orang cerdik, orang yang ada kemahiran dan ilmu dalam mentafsirkan mimpi. Yang tu boleh cerita. Tapi bukan dia boleh cerita sebarangan pada semua orang. Cerita secara terbuka, bimbang-bimbang benda tu akan memberikan ataupun boleh membawa kepada kemudaratan. Dalam agama, perihal mimpi ini kita anggap benda kecil, tapi dia merupakan satu benda yang disentuh. Sebab dia adalah di antara unsur-unsur kenabian, tanda-tanda kenabian. Sebab Nabi SAW, wahyu yang datang pada peringkat pertama adalah melalui mimpi. Wahyu pertama Nabi sebelum daripada turunnya ayat
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang pertama turun. Sebelum daripada tu Nabi datang wahyu kepada Nabi dalam bentuk isyarat-isyarat mimpi. Maknanya mimpi ni satu benda besar, dan dia bukan satu benda sampingan. Bahkan kita dalam kehidupan seharian, kita akan lalui benda ni. Semua orang pernah lalui mimpi. Cuma bezanya ingat dengan tak ingat, ataupun dia ni mimpi kerap atau tidak saja. Tapi mimpi kepada orang beriman, dia ada satu kedudukan yang tersendiri. Walaupun mimpi secara sepakat daripada ulama, dia bukanlah satu benda yang boleh menatijahkan hukum akal. Mimpi yang siapa-siapa pula selain daripada Nabi, dia tak boleh jadi panduan, dia tak boleh jadi hukum akal. Tapi mimpi kepada orang beriman, kadang-kadang dia bawa kepada satu tanda yang baik. Seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah, pernah dicatatkan macam mana dia mimpi satu mimpi, satu tanda yang mana dalam mimpi itu datang bahawa Imam Ahmad, anak murid kepada Imam Syafi'i, akan berhadapan dengan ujian, akan berhadapan dengan musibah, akan berhadapan dengan cabaran-cabaran tertentu. Maka bila dia dapat mimpi itu, dia tulis surat kepada Imam Ahmad. Dia tak cerita isi mimpi, tapi dia cerita tentang kemungkinan bahaya-bahaya, cabaran-cabaran, ancaman-ancaman dan ujian yang akan menimpa Imam Ahmad. Dan ternyata benda tu jadi betul. Apabila Imam Ahmad sampai satu peringkat dia ditangkap, dipenjara, disiksa atas beberapa alasan-alasan tertentu. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam agama kita ni, mimpi ni dia terbahagi kepada 3 jenis. Orang kita sebut mimpi semua, tapi dalam bahasa Arab dia ada 3 istilah yang berbeza. Yang pertama disebut dengan ru'yah, bukan ruqyah, ru'yah. Dengan kalau ejaan Arabnya ra hamzah ayata, ru'yah. Ru'yah ini ialah berita gembira daripada Allah. Yang ni mimpi yang datang, dia macam satu signal dan isyarat dari Allah. Mimpi yang bagus. Bahasa mudahnya, ru'yah ni mimpi yang bagus, mimpi yang baik-baik, mimpi yang bawa tu dia bukan main celamu, dia memang mimpi yang elok. Ini dipanggil ru'yah. Manakala yang kedua, dia panggil hulum. Orang kita terjemah mimpi juga, kerana main dalam tidur ni mimpi semua lah. Tapi dia ada bahagian-bahagian dia. Mimpi baik dinamakan ru'yah. Mimpi yang buruk, mimpi yang sedih, mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menakutkan, itu dipanggil hulum. Dia datang dari syaitan, dari gangguan iblis. Hakikatnya dari Allah, tapi dia main daripada gangguan-gangguan syaitan iblis ni. Dia ganggu manusia. Atau ketika tidur pun iblis ganggu. Sebab tu iblis ni dia buat kerja bukan ketika orang jaga. Orang tidur pun dia buat kerja. Dia tak ada masa rehat. Ketika tidur, mungkin dia tu tidur dengan tak baca doa ke, dengan apa ke, tidur dalam, maka dia kacau ketika tidur. Dan dia mainlah mimpi-mimpi yang kadang-kadang tu menyeramkan, yang kadang-kadang menakutkan, yang kadang-kadang habis menyebabkan macam-macam perkara. Maka mimpi yang macam tu dinamakan hulum. Manakala kategori yang ketiga dipanggil sebagai adghas. Adghas ini ialah dia hakikatnya dia bukan mimpi, tapi ketika kita duduk jaga tu dia main macam-macam perkara, duduk main di fikiran, dan dia terbawa-bawa sampai ke dalam tidur. Dia terbawa-bawa sampai ke dalam tidur. Mungkin dia duduk fikir macam ketika jaga dia, maka dalam tidur tu dia terbawa benda-benda yang dia fikir tu. Ini dipanggil sebagai adghas. Dan setiap daripada satu ni ada kaedah yang tersendiri. Ada kaedah yang tersendiri. Makna kalau dapat mimpi yang baik, nak buat macam mana? Kalau dapat mimpi yang buruk, nak buat macam mana? Orang pernah tanya kepada Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, apakah semua orang boleh menafsirkan mimpi? Maknanya mimpi apa pun, kita bagi kat seorang tu boleh tafsir. Adakah macam tu? Orang tanya kepada Imam Malik. Imam Malik jawab balik dengan satu pertanyaan. Imam Malik kata, apakah kenabian itu sesuatu yang dipermain-mainkan? Maknanya mimpi ni bukan benda kecil. Mimpi ni sebahagian dari tanda kenabian. Maka dia bukan boleh sembarangan orang. Nak tafsirkan mimpi, nak takbirkan mimpi, bukan sembarangan orang.
Hatta di kalangan para sahabat, tak semua sahabat Nabi yang tahu ilmu tafsir mimpi ni. Ada sebahagian, segelintir kecil antara tokoh sahabat yang sangat terkenal dalam pentafsiran mimpi adalah Sayyidatina Asma binti Umais radhiyallahu taala anha wa arda. Seorang sahabat perempuan, isteri kepada Ja'far bin Abi Talib, kemudian dia jadi isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian jadi isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Asma binti Umais ni di antara riwayat yang sangat masyhur ialah tafsir mimpinya kepada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab bila dia balik daripada haji tahun terakhir kehidupannya, dia mimpi. Satu ketika dia mimpi bagaimana ada ayam jantan yang mencakar dia punya perutnya. Lalu dia bangun, dia terfikir, mimpi ini mimpi yang terdedah, perlu untuk ditakwilkan. Tapi dia tak cerita kat siapa. Dia cari Asma binti Umais. Kerana dia tahu kemahiran Asma binti Umais, ada satu ilmu yang dia mahir, iaitulah ilmu mentafsirkan mimpi. Maka tanya kepada Asma binti Umais. Kata Asma binti Umais, kemungkinan satu musibah yang akan menimpa Tuan. Tuan akan dikhianati oleh orang asing. Oleh orang asing. Bukan orang Arab lah maknanya, bukan orang Madinah. Dan ternyata tak lama selepas itu benda ni terjadi secara realitinya apabila Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika beliau sedang mengimamkan salat subuh. Abu Lu'lu'ah bukan orang Madinah, bukan orang Arab. Dia datang dari Parsi, bekerja di situ dan akhirnya dia tikam Umar. Asma binti Umais menafsirkan mimpi itu. Ya, seekor ayam jantan cakap bahagian perut Sayyidina Umar dengan kata Asma, kamu akan dikhianati. Maknanya dia akan berhadapan dengan satu musibah, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Jadi bila orang tanya Imam Malik, boleh tak semua orang ni tafsir mimpi? Imam Malik kata tak boleh. Kerana mimpi ni bukan benda kecil. Dia benda yang adalah sebahagian daripada tanda kenabian. Jadi kalau nak tafsir mimpi, kata Imam Malik, kalau nak tafsir mimpi, kena cari orang yang peti lah. Orang yang tahu bidang dah. Maka tak boleh duk cerita mimpi ni kepada sebarangan orang. Apabila kita melihat ru'yah, melihat mimpi-mimpi yang baik yang datang dari Allah, adabnya ialah kita puji Allah. Kita puji Allah dan kita mohon supaya benda tu menjadi kenyataan. Walaupun dia mimpi, tapi mimpi tu mimpi baik, tak payah cerita kat siapa. Minta kepada Allah, ya Allah, kalau benda ni lah kebaikan kepada aku, maka jadikan dia sebagai satu kenyataan. Kalau nak cerita pun, cerita kat orang yang paling dekat saja. Maknanya orang yang kita percaya dan orang tu orang yang kita kasih, maka yang tu tak ada masalah. Jangan dia pergi cerita kepada orang-orang yang lain. Kerana apa dilarang? Kerana kemungkinan manusia ni kita tak tahu, dia terdedah kepada sifat dengki, sifat dendam, sifat jahil dan sebagainya. Jadi bila kita pergi cerita benda-benda baik itu kepada orang lain, mungkin orang akan khianat, mungkin orang akan tak suka. Bila tak suka, dia akan buat benda-benda yang kita pun benda-benda yang tak berkenaan. Ini kalau dapat mimpi baik. Kalau dapat mimpi hulum, mimpi buruk, mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menakutkan, maka kaedahnya apa? Mohon perlindungan kepada Allah daripada keburukan mimpi tersebut. Minta lindung dari Allah. Antara doa yang diajar juga ialah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Aku memohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemarahannya, kejahatan hamba-hambanya, hasutan-hasutan syaitan dan datangnya mereka kepadaku. Minta lindung daripada perkataan. Kalau tak ingat doa tu, paling ringkas, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini doa-doa yang kita minta lindung daripada segala kejahatan. Kemudian dalam hadis juga disebut apa lagi? Kita tengah malam terjaga, tersedak, mimpi menyeramkan,
Minta lindung dari Allah, meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Ini ada yang Nabi ajar. Ludah dalam arti kata isyarat lah. Dia bukan ludah mengeluarkan air liur tu, tapi dia ludah dengan sedikit, macam angin keluar sikit sebanyak 3 kali. Dan tidak menceritakan kepada sesiapa. Jangan cerita ke orang mimpi-mimpi yang buruk ni. Dan kalau boleh lagi tambah apa? Dalam hadis ni disebut salat. Ni kalau boleh lah. Hadis ni disebut salat. Dan juga dipanjangkan lagi, disyarahkan lagi, iaitulah menukar posisi tidur. Ini benda-benda yang kita buat apabila kita berhadapan dengan situasi mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang menyeramkan, ataupun dalam istilah tadi disebut hulum. Hulum. Jadi dia ada 2, ru'ya, mimpi yang baik. Kita minta Allah Ta'ala jadikan ataupun berikan benda yang lintas dalam mimpi kita tu. Kalau mimpi yang buruk, kita minta lindung dari Allah dan jangan cerita kat siapa-siapa. Sementara kalau adras ni apa? Mainan tidur. Kita duduk fikir kerja pagi-pagi dia bawa sampai ke tidur, itu istighfar lah. Itu istighfar sebab dia berbentuk gangguan tidur sahaja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesiapa yang ingin mendapatkan mimpi yang benar, yakni ru'ya, hendaklah dia sentiasa berkata perkara yang benar. Ini panduan. Dan dia bukan satu hadis, tetapi dia satu pengamalan dan pengamatan daripada orang-orang yang ahli. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita nak dapat mimpi yang baik ini, tamanya ialah kita kena baik. Kita kena sentiasa bersikap benar, makan makanan dari sumber yang halal, memelihara perintah dan larangan Allah, tidur dalam keadaan suci sepenuhnya, dan mengingati Allah sehingga dia tertidur. Sesiapa yang mengamalkan semua ini, nescaya dia tidak akan melihat kecuali mimpi yang benar dalam tidurnya. Ini kata Ibnu Qayyim berdasarkan pengamalan dan pengamatannya. Dia kata nak dapat mimpi-mimpi yang baik, supaya kita tidak diganggu dengan mimpi-mimpi yang menakutkan, yang menyeramkan ni, kita buat benda tadi lah. Maknanya jaga tata cara ketika nak tidur, dengan bersucinya, dengan berdoanya, dengan membaca segala-gala wirid yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana dia sebahagian daripada perlindungan diri. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk seterusnya fi adab at-ta'amuli ma'al jin. Adab interaksi kita dengan jin. Ini satu lagi bab yang kita rasa macam biasa, kecil, tapi hakikat sebenarnya dia benda yang kita lalui dalam kehidupan. Kerana jin adalah makhluk yang ada. Seperti mana kita yang ada orang baik, ada orang jahat, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang berilmu, ada orang yang kurang berilmu. Jin sama. Jin sama macam manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang beralim, ada yang kurang, ada yang jahat, ada yang baik. Ini hakikat kehidupan jin dengan manusia ni sama. Bezanya ialah jin tak nampak, jin nampak kita. Kita tak nampak jin. Bezanya ialah jin umur mereka panjang, kebiasaan. Kita umur biasa-biasa. Itu di antara 2-3 perbezaan. Tapi hakikat sebenarnya jin dan manusia ni makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan jadikan kehidupan mereka ni, dan diberikan tanggungjawab. Jin ada tanggungjawab dia, dan manusia juga ada tanggungjawab. Maka kita kena tahu apa panduannya apabila kita hidup ni, walaupun kita tak nampak jin, tapi kita ada kehidupan seharian kita berhadapan dengan golongan-golongan yang kita tak nampak ni. Nabi beri dah garis panduan dalam hadis-hadis yang kita nak baca pada pagi ini. Hadis yang pertama riwayat dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Satru ma baina a'yunil jinni wa 'aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala' ay yaqul bismillah." Wa fi riwayat Ibn Sunni idza arada an yatraha thiyabahu bismillahillazi la ilaha illahu. Hadis yang kedua riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri
بينما التابعيون جلوس عنده إذ سمعوا تحت سريره حركة فنظروا فإذا حية فساق الحديث بقصته وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثة فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. رواه مسلم. Hadis yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada 3 hadis yang berkaitan dengan tajuk ni. Yang pertama daripada Abu Ali bin Abi Talib, kata Ali bahawa Nabi SAW bersabda, tutuplah aurat anak Adam itu daripada pandangan jin sekiranya seseorang itu masuk ke dalam tandas dengan berkata Bismillah. Jadi kata penghalang daripada manusia, daripada jin nampak aurat manusia apabila seseorang itu masuk ke tempat-tempat tersembunyi seperti tandas dan sebagainya dengan dia baca satu ungkapan ringkas Bismillah. Apabila dia menyebut Bismillah, maka itu sebagai benteng daripada jin nampak aurat dia, dan dengan jin nampak jin mungkin akan bawa kepada gangguan-gangguan. Ini satu benda mudah yang kadang-kadang kita dah buat dah. Sebahagiannya kita buat dah, tapi kita tak tahu bahawa apa yang kita buat itu antara lain dia penghalang kita daripada dilihat, diganggu oleh jin. Dalam hadis yang kedua, hadis itu ada sambung satu riwayat lain, dia kata bahkan untuk menghalang jin daripada kacau kita dan ganggu kita dan lihat kita ni, apabila dia nak buka pakaiannya, maka dia sebut Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ketika mana mereka sedang duduk, mereka mendengar bunyi sesuatu bergerak di bawah katil mereka. Duduk ramai-ramai dengar macam ada satu benda yang bunyi apa kan di bawah katil. Maka mereka pun melihat di bawah katil dan mendapati seekor ular. Tengok-tengok ada ular. Hadis ni panjang. Lalu diceritalah bahawa Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, sesungguhnya pada rumah-rumah ini terdapat penghuninya. Dalam rumah kita ni dia ada penghuni yang kita tak nampak. Sekiranya kalian melihat mereka, kalau tak nampak, maka halaulah mereka sebanyak 3 kali. Nampak ular ke, nampak binatang, halau 3 kali. Sekiranya dia tidak pergi juga, maka bunuhlah, kerana itu adalah kafir. Kerana itu adalah kafir, maknanya kalau dia itu jin tu jin yang tak beriman, jin tu yang tujuannya nak kacau kita. Maka kaedah tu, walaupun ni kita dengar orang tua-tua pesan, rupanya pesanan dia bukan datang dari orang tua-tua saja. Pesanan ini datang dari Nabi SAW. Kalau dalam rumah kita ada benda-benda yang memudaratkan, maka kaedahnya halau dulu. Halau dulu 3 kali. Dia panggil dalam istilah hadis tadi dia sebut tahrij. Ya, ada lafaz dia lah. Dalam riwayat Abu Daud disebut antara lafaz yang diajar untuk kita halau ni ialah ayshudukumul ahda allazi akhadha alaikum Nuh, ayshudukumul ahda allazi akhadha alaikum Sulaiman alla tu'zuna wa la tazharu lana. Aku mengingatkan kalian dengan perjanjian yang dibuat ke atas kalian oleh Sulaiman, supaya kalian tidak mengganggu kami dan tidak menampakkan diri kalian di hadapan kami. Maknanya ini kalau kita ingatlah, kalau tak ingat mana gunalah ungkapan apa-apa pun
yang menunjukkan kata kita beri warning lah dekat dia, kalau dia jin, dia pergi tak lain. Tapi kalau dia tak pergi juga, Nabi kata, boleh pula lah. Kerana itu bukan, kalau dia jin pun, jin itu jin yang kafir. Jin yang tak beriman, yang tujuannya nak bawa memudaratkan kita. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah katanya, Nabi SAW bersabda, apabila kalian berada di waktu petang sebelum maghrib, atau hari beransur malam, maka halanglah anak-anak kalian daripada keluar, kerana sesungguhnya syaitan berkeliaran pada waktu tersebut. Apabila telah berlalu beberapa ketika dari waktu malam, maka biarkanlah mereka untuk keluar, sekiranya mereka keluar. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah padanya. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan membuka pintu-pintu yang ditutup. Ikatlah botol-botol kalian dan sebutlah nama Allah padanya. Tutuplah bekas-bekas kalian, walaupun dengan hanya meletakkan apa-apa di atasnya, dan sebutlah nama Allah padanya, dan tutuplah lampu-lampu kalian. Hadis ni hadis sahih. Hari ni pun kita duduk dengar ketua daripada orang-orang tua-tua, bila main waktu maghrib, dia tak bagi duduk dah. Rupanya betul. Rupanya memang Nabi suruh. Nabi ajak kita, bila main waktu-waktu senja, waktu dekat dengan maghrib, pastikan anak-anak kita jangan duduk berkeliaran. Sebab itu waktu yang mendedahkan mereka kepada syaitan iblis. Sebab waktu itu syaitan iblis suka berkeliaran. Maka pastikan mereka duduk di tempat yang sepatutnya. Dan bila duduk dalam rumah ni, Nabi pesan 2-3 benda. Tutup pintu, tutup tingkap, lepas itu tutup bekas-bekas makanan, bekas-bekas minuman, tutup. Walaupun kita tak ada benda yang nak tutup, tapi adalah sebatang kayu ke apa letak juga sebagai isyarat, dan minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana benda-benda yang macam ni lah, makanan, minuman, benda-benda ni benda tempat untuk iblis kacau. Bila iblis kacau, dia akan bawa kepada kemudaratan. Walaupun mudarat itu bukan dari iblis, mudarat, manfaat ni semua dari Allah, tapi benda-benda gangguan tu boleh main daripada iblis, syaitan, jin dan sebagainya, yang memang makhluk-makhluk ni mereka tak beriman, sebahagian dia tak beriman, dan mereka memang memusuhi kepada orang-orang yang beriman. Maka kaedah dan tata cara yang kita duk rasa macam pesan-pesan biasa, itu sebenarnya pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai waktu maghrib, mak kita suruh masuk rumah, betul lah kan? Nabi suruh masuk rumah apa semua tu jangan duk buat, kerana benda-benda tu mendedahkan kepada iblis, syaitan. Pada waktu tu waktu yang sangat disukai oleh mereka. Dalam kaedah kita berhadapan dengan jin, dengan iblis, syaitan dan sebagainya, yang tak beriman lah jin ni, maka dia ada satu benda yang kita panggil sebagai ruqyah. Ruqyah makna pelindung diri. Dan ruqyah yang paling pendek, ruqyah yang paling pendek dan mujarab, dan berpandukan kepada hadis Nabi SAW, ialah dengan membaca suratul Ikhlas dan juga Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan juga An-Nas. Baca suratul Ikhlas dan surah Al-Falaq, An-Nas yang disebut Al-Mu'awwizatain 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Bacaan itu sudah cukup untuk melindungi pembacanya daripada segala bara bahaya. Ini Nabi sebut. Ini ruqyah yang paling ringkas, yang paling pendek, yang boleh diamalkan oleh semua orang. Tak perlu tunggu panggil mana-mana ustaz nak baca ruqyah, baca sendiri. Kerana ini amalan untuk membentengi diri daripada segala gangguan, segala mara bahaya dan malapetaka. Apa dia? Baca 3 kali. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 marrat, 3 kali. Baca waktu bila? Pagi 3 kali, petang 3 kali. Ringkas, mudah, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Sedangkan dia merupakan benteng diri paling kuat daripada segala gangguan makhluk-makhluk yang kita tak nampak, termasuklah jin iblis. Kita tak nampak apa. Batu dalam doa dalam ayat suratul Falaq disebut apa? Ada min syarri hasidin idza hasad. Minta lindung daripada orang yang berhasad. Min syarri waswasati fil uqad. Dalam surah Nas pula disebut, wa min syarri minal jinnati wan nas, minta lindung dari kejahatan jin dan manusia. Dan kerana jin kita tak nampak. Dalam Quran ni banyak ayat-ayat yang sebut jin.
dipasangkan jin dengan manusia, tapi didahulukan jin. Sebab apa didahulukan jin? Antara pandangan daripada para ulama, kerana jumlah jin yang lebih ramai dari manusia. Jin ni hakikatnya jumlah lebih ramai. Kita duk nampak ramai, jin lebih ramai dari kita. Jadi kita minta lindung dengan cara tadi, iaitulah paling ringkas. Ruqyahnya ialah baca 3 qul, jadikan dia sebagai amalan harian, 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Disebut dalam hadis riwayat dari At-Tirmizi bahawa orang yang baca 3 kali, dia akan mencukupi untuk melindungi pembacanya daripada segala mara bahaya. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis lain juga disambung, baca 3 kali itu cukuplah, tapi kalau dia tambah lagi dengan dihembuskan kepada tapak tangan dan disapukan ke seluruh anggota badan, itu adalah lebih sempurna. Itu adalah lebih sempurna. Tapi kalau takat baca saja pun dah cukup sebagai benteng diri daripada segala gangguan, insya-Allah. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, 2 tajuk yang kita sempat untuk pada pagi ini, mudah-mudahan dia memberikan kebaikan pada kita dan juga manfaat dalam kaedah interaksi kita berhadapan. 2 benda yang kita baca pada pagi ini. Satu, macam mana kita nak berhadapan dengan mimpi yang kita lalui sehari-harian. Yang kedua, macam mana kita nak berhadapan dengan jin yang kita juga berhadapan dengan jin sehari-harian, cuma kita tak sedar. Ada kaedah-kaedah dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akan datang insya-Allah kaedah untuk kita berhadapan pula dengan iblis, syaitan. Syaitan ni atas lagi dari jin. Jin ni dia ada bahagian-bahagian, ada beriman dan tak. Tapi syaitan tak ada lah, kompor lah. Syaitan ni semuanya musuh kepada kita dan juga musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini sebab sikit memberikan manfaat dan kebaikan pada kita yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau silap, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.